Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Di mana terdapat ekonomi bidangan dalaman dan juga ekonomi bidangan luaran. Juga terdapat tak ekonomi bidangan dalaman dan juga tak ekonomi bidangan luaran. Jadi di sini terdapat ekonomi bidangan dan juga tak ekonomi bidangan. Kemudian ada pula dalaman dan juga luaran. Okey, kita teruskan. So, apakah dimaksudkan dengan ekonomi bidangan dalaman? Di mana ekonomi bidangan dalaman merupakan peningkatan kecapan firma menyebabkan pengurangan dalam kos per unit pengeluaran yang berpunca daripada faktor dalaman ataupun dalaman merujuk kepada firma itu sendiri. Okey, faktor dalaman sebuah firma apabila firma mengembangkan skala pengeluaran. Okey, dari segi elok, itu LAC, kos purata jangka panjang. Okey, jadi bila sebut ekonomi bidangan, maka dia berkait dengan jangka panjang. Okey, jadi sebagai contoh, terdapat dua titik A dan B di mana berlaku pengurangan kos purata daripada titik A ke titik B, iaitu pergerakan di atas kelok kos purata jangka panjang. Okey, di mana kos purata menurun, dan maka berlakulah ekonomi bidangan dalaman. Okey, terdapat faktor ataupun penentu kepada berlakunya ekonomi bidangan dalaman. Yang pertama, ekonomi pengkhususan. Yang kedua, ekonomi pengurusan. Yang ketiga, ekonomi kewangan. Yang keempat, ekonomi pemasaran. Yang kelima, ekonomi teknikal. Dan juga yang keenam, penyelidikan dan pembangunan. Jadi, kita akan lihat dari segi apakah dimaksudkan dengan setiap faktor penentu tu. Kemudian kita akan lihat kesan kepada output, kesan kepada kos dan juga kesan terhadap kos purata. Okey, yang pertama, ekonomi pengkhususan. Okey, apakah dimaksudkan dengan ekonomi pengkhususan? Di mana berlakunya pembahagian kerja. Okey, pekerja yang ramai, jadi pekerja mempunyai pekerjaan masing-masing, tugas masing-masing. Jadi apabila pekerja buat kerja yang sama dalam masa atau jangka masa yang lama, maka dia akan menyebabkan semakin mahir. Okey, jadi dia akan meningkatkan kecekapan dan output akan bertambah. Kesan kepada kos menyebabkan kos berkurang dan akhirnya menyebabkan kos purata akan menurun. Okey, jadi kita faham bila sebut pengkhususan bermaksud pembahagian kerja. Okey, yang kedua adalah ekonomi pengurusan. Pengurusan berkait dengan pentadbiran di mana dapat mengawal atau merasakan firma dengan baik ataupun dengan cekap. Maka ia juga akan menyebabkan kecekapan firma meningkat sebenarnya output bertambah. Kesan dan kos akan menyebabkan kos berkurang dan seterusnya kos purata juga akan menurun. Okey, seterusnya penentu yang ketiga adalah ekonomi kewangan di mana merujuk kepada modal ataupun pinjaman dapat dengan mudah dengan kadar bunga yang rendah dan juga tempoh bayaran balik yang panjang. Di mana keadaan ini akan menyebabkan firma atau kecekapan firma akan meningkat ataupun dari segi seterusnya menyebabkan output akan bertambah. Jadi apabila kadar bunga rendah, dia dapat membantu mengurangkan kos. Seterusnya kos purata juga akan menurun. Okey, seterusnya yang keempat, ekonomi pemasaran. Pemasaran berkait dengan firma mendapat bahan mentah ataupun input secara pukal. Okey, maksud itu input secara pukal, maksud secara besar-besaran. Jadi dia akan menjimatkan firma. So ini akan menyebabkan juga output bertambah. Seterusnya kos akan berkurang dan kos purata akan menurun. Yang seterusnya, ekonomi teknikal. Disebut teknikal, dia berkait dengan peralatan atau mesin yang canggih dan juga
melibatkan teknologi moden. Jadi apabila terdapat peralatan atau mesin yang canggih, akan menyebabkan kecekapan ataupun keupayaan pengeluaran bertambah, meningkat. Jadi output akan bertambah, seterusnya kos akan berkurang dan kos purata akan menurun. Okay, yang keenam adalah penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D, di mana firma mempunyai dana yang banyak bagi tujuan inovasi dan R&D. Jadi keadaan ini akan menyebabkan berlaku kecekapan terhadap firma, kecekapan meningkat, seterusnya output akan bertambah. Dan ini akan menyebabkan kos akan berkurang, iaitu kos pengeluaran berkurang, dan seterusnya menyebabkan kos purata semakin menurun. Okey, semua ni kesan kos purata akan menurun dalam jangka panjang. Okey, seterusnya, tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, tak ekonomi bidangan dalaman merujuk kepada kemerosotan kecekapan firma, iaitu peningkatan dalam kos per unit ataupun kos purata pengeluaran berpunca daripada faktor dalaman sebuah firma ataupun punca dari faktor firma itu sendiri apabila firma mengembangkan skala pengeluaran. Kita segi kelok. Okey, kelok LAC, kos purata jangka panjang, di mana untuk ekonomi bidangan, kos purata semakin menurun. Tetapi untuk tak ekonomi bidangan dalaman, okay, contoh sebagai titik B ke C itu, maksud berlaku peningkatan kos purata daripada B ke C, iaitu pergerakan di atas kelok kos purata jangka panjang. Maksudnya hanya ada satu kelok saja, iaitu pergerakan di atas kelok kos purata jangka panjang. Okay, kita tengok dari segi faktor ataupun penentu. Terdapat 5 faktor atau penentu. Yang pertama, tak ekonomi pengurusan. Yang kedua, tak ekonomi pengurusan. Yang ketiga, tak ekonomi kewangan. Yang keempat, tak ekonomi pemasaran. Dan yang kelima, tak ekonomi teknikal. Kalau kita tengok dari segi faktor dia, hampir sama seperti mana ekonomi bidangan dalaman, cuma tambah perkataan tak saja. Okay, juga kita akan tengok dari segi apa, kemudian kesan kepada output, kesan kepada kos dan juga kesan kepada kos purata. Okay, tak ekonomi pengurusan. Jadi sama juga, masih lagi berkait dengan pembahagian kerja, pengkhususan. Cuma kalau tadi dalam ekonomi bidangan dalaman, pembahagian kerja membuat kerja yang sama, lama-lama makin cekap. Jadi pengeluaran atau produktiviti akan semakin meningkat. Tetapi bagi tak ekonomi bidangan, pembahagian kerja membuat kerja yang sama dalam tempoh yang lama menyebabkan bosan ataupun motivasi pekerja akan menurun. So, ini akan menyebabkan kecekapan merosot, seterusnya output akan berkurang. Jadi kos akan meningkat dan seterusnya kos purata akan meningkat. Okay, ini adalah tak ekonomi pengkhususan. Kita tengok dari segi faktor sama sahaja seperti ekonomi bidangan. Cuma kesan dia akan menyebabkan kecekapan merosot. Dan seterusnya menyebabkan kos purata meningkat. Kita ekonomi pengurusan. Okay, dari segi pentadbiran, masih lagi dengan pentadbiran. Mungkin dari segi pengurus tidak dapat mengawal atau melaras firma dengan baik sebab firma semakin besar. Jadi kecekapan merosot dan seterusnya output berkurang. Sebenarnya kesan kepada kos-kos akan meningkat dan kos purata akan meningkat. Yang ketiga, tak ekonomi kewangan, masih berkait dengan modal atau pinjaman. Cuma untuk tak ekonomi modal itu kadar bunga yang tinggi dan juga tempoh bayaran balik yang pendek. Dia berlawanan dengan ekonomi bidangan dalaman. Okey, seterusnya, disebabkan oleh kadar bunga yang tinggi, kemudian tempoh bayaran balik yang panjang, so dia akan menyebabkan kos akan meningkat dan seterusnya kos purata akan turut meningkat. Kita ekonomi pemasaran, tak ekonomi pemasaran masih berkait dengan bahan mentah. Kalau tadi ekonomi bidangan dalaman, firma mendapat bahan mentah dengan secara pukal. Ini bahan mentah terhad, jadi pasaran juga terhad. Dan juga dari segi promosi atau iklan juga lemah.
Okey, so memberi kesan kepada output akan berkurang, seterusnya kos meningkat dan seterusnya kos purata semakin meningkat. Okey, dan yang kelima, bagi tak ekonomi bidangan dalaman adalah tak ekonomi teknikal. Jadi bila sebut teknikal, dia berkait dengan mesin, jentera, tidak diselenggara dengan baik ataupun teknologi yang semakin usang. Akhirnya menyebabkan kecekapan merosot, seterusnya output akan berkurang. Jadi menyebabkan kos meningkat dan akhirnya kos purata juga akan semakin meningkat. Okey, jadi kita dah tengok dari segi faktor atau penentu ekonomi bidangan dalaman dan juga tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, kita akan teruskan. Dengan ekonomi bidangan luaran. Jadi, apakah dimaksudkan dengan ekonomi bidangan luaran? Peningkatan kecekapan firma yang menyebabkan penurunan dalam kos per unit atau kos purata pengeluaran berpunca daripada faktor luaran. Okay, faktor luaran tadi, faktor dalaman adalah faktor luaran sebuah firma apabila industri berkembang secara keseluruhan. Jadi maksudnya, kecekapan berpunca daripada perkembangan dalam industri. Kalau dalaman disebabkan oleh firma itu sendiri. Tapi bila luaran maksudnya disebabkan oleh industri. Okay, di mana kalau kita tengok elok. Okay, ini adalah LLC kosong yang asal. Bila ekonomi bidangan luaran, so dia akan menyebabkan kos purata semakin menurun. Di mana kelo LLC beralih ke bawah. Daripada LLC kosong ke LLC 1. Okay, dari sini menyebabkan peralihan kelo. Okay, dari LLC kosong ke LLC 1. Berbeza dengan dalaman adalah pergerakan di atas kelo kos purata jangka panjang. Okay, sama juga kita akan tengok faktor ataupun penentu. Okay, terdapat 4. Yang pertama ekonomi pemusatan. Yang kedua ekonomi buruh. Yang ketiga ekonomi integrasi. Dan yang keempat, ekonomi teknologi dan maklumat. Okay, sama juga kita akan tengok apa kesan kepada output, kesan kepada kos dan juga kesan kepada kos purata. Okay, yang pertama, ekonomi pemusatan. So, merujuk pada firma ditempatkan setempat atau di kawasan yang sama. Okay, kalau di Malaysia kita ada kawasan dipanggil kawasan perindustrian. Kerajaan akan menyediakan infrastruktur di mana kerajaan meletakkan di situ adalah kawasan perindustrian dan disediakan segala infrastruktur yang berkaitan. Jalan raya, okay, bekalan elektrik, bekalan air. Jadi kerajaan menyediakan. Okay, bila sebut luaran, maksudnya bukan disebabkan oleh firma itu. Tapi kerajaan bantu firma. Kerajaan yang menyediakan. Okay, maksudnya kata orang lain yang buat luar daripada firma itu. Iaitu kerajaan telah menyediakan infrastruktur di mana kawasan industri ataupun ditempatkan secara setempat. So ini akan menyebabkan kecekapan meningkat, seterusnya output bertambah. Jadi kos akan berkurang dan kos purata akan menurun. Okey, yang kedua adalah ekonomi buruh. Di mana dari segi pembangunan dan latihan buruh oleh institusi pendidikan dan latihan. Bermaksud pekerja yang diperolehi mempunyai kemahiran, mempunyai kelayakan. Tetapi bukan firma yang memberikan latihan ataupun dari segi taraf pendidikan. Tapi kerajaan telah menyediakan dari segi pendidikan kepada buruh. Kalau kita kat Malaysia, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian ada institusi latihan. Boleh masuk ILP, boleh masuk dari segi kemahiran, kemahiran politeknik, universiti untuk mendapatkan kemahiran, mendapatkan latihan dan juga dari segi kelayakan. Jadi yang menyediakan adalah kerajaan. Jadi bila buruh keluar, maka dia akan menyertai mana-mana firma dan jadi kecekapan yang diperoleh oleh firma tu bukan disebabkan oleh firma itu sendiri tapi disebabkan oleh faktor luaran. Okay, di mana sama juga kesannya berlaku kecekapan dalam segi output akan bertambah, seterusnya kos akan berkurang dan kos purata akan berkurang. Yang ketiga dari ekonomi integrasi di mana penggabungan firma menyebabkan
berlaku kecekapan modal ataupun saiz pasaran yang semakin besar. So, sama juga kecekapan meningkat, output akan bertambah. Kesan, kos akan berkurang dan seterusnya kos merata juga akan berkurang. Kemudian yang keempat adalah ekonomi teknologi dan maklumat. Iaitu dari segi perkembangan ICT memudahkan perhubungan. Output akan bertambah, kos akan berkurang dan kos merata akan menurun. So, ini adalah penentu atau faktor ekonomi bidangan luaran. Dan yang terakhir berkaitan dengan tak ekonomi bidangan luaran. Tak ekonomi pula. Tak ekonomi bidangan luaran. Jadi bila tak, dia merujuk kepada kemerosotan kecekapan firma. Itu berlaku peningkatan dan kos per unit, kos per rata pengeluaran. Berpunca daripada faktor luaran sesebuah firma apabila industri berkembang secara keseluruhan. Di mana kalau kita tengok kilo LAC kosong beralih kepada kilo LAC 2. Maksudnya berlaku peralihan kilo. Maksudnya kalau luaran berlaku peralihan kilo. Tak ekonomi masuk kilo LAC beralih ke atas lah. LAC kosong ke LAC 1. Dari segi faktor atau penentu ada dua saja. Yang pertama adalah kekurangan faktor pengeluaran. Dan yang kedua berlaku masalah kesesakan. Juga kita akan tengok apa kesan kepada output, kesan kepada kos dan juga kesan kepada kos purata. Kekurangan faktor pengeluaran. Apabila faktor pengeluaran berkurang, maksudnya berlakulah persaingan untuk mendapatkan faktor pengeluaran. Bahan mentah, buruh tanah yang berkurangan tadi menyebabkan kos akan meningkat. Jadi kecekapan firma merosot, output akan berkurang, kos akan meningkat, seterusnya kos purata juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah masalah kesesakan, iaitu penumpuan firma di satu kawasan akan menyebabkan berlakunya kesesakan di kawasan tersebut. Macam-macam lah kesesakan dari segi kenderaan, kesesakan dari segi orang, manusia. Semua bertumpu di satu kawasan yang sama. So, menyebabkan kecekapan firma akan merosot, seterusnya output akan berkurang. Jadi, kos akan meningkat. Dan seterusnya kos purata juga akan meningkat. Jadi ini adalah berkaitan dengan ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan, dalaman dan juga luaran. Biasanya lebih kepada soalan yang berbentuk esei. Jadi ini semuanya berkaitan dengan fakta dan huraian. Sekian. Terima kasih.